Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan berkaitan dengan ringkasan eksekutif. Lasersflare.co merupakan sebuah perniagaan yang menjual sorted egg cornflake di Universiti Utara Malaysia. Perniagaan ini bermula pada tarikh 17 Mei 2023. Perniagaan ini juga diusahakan secara perkongsian iaitu sebanyak 10 orang. Perniagaan ini beroperasi di dalam UUM dengan cara mempromosikan produk kami di bilik kuliah, Dewan Pengirapan dan vendor. Perniagaan ini juga dijalankan secara atas talian di mana platform media sosial yang digunakan untuk tujuan promosi barangan adalah Facebook, Instagram dan WhatsApp. Lasersflare.co telah menyediakan khidmat penghantaran melalui pos di luar UUM iaitu ke semua negeri di Malaysia dan juga cash on delivery di sekitar universiti. Lasersflare.co amat yakin perniagaan dan usaha yang dijalankan dapat membina peluang dan potensi yang besar untuk mencapai visi dan misi syarikat di samping menambah sumber pendapatan berdasarkan kerjasama yang baik yang diberikan oleh setiap ahli organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Abdul Rahim, memegang nombor matrik 295573. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang perniagaan. Nama perniagaan adalah diberikan di Lasersflare & Co yang menjalankan perniagaan di Universiti Utara Malaysia. Perniagaan kami adalah berbentuk perkongsian yang mempunyai 10 orang rakan kongsi. Kami adalah menjual salted egg cornflake dengan bermodalkan RM500 hasil kutipan daripada 10 orang ahli yang digunakan sebagai modal awal. Perniagaan kami adalah didaftarkan pada 1 April 2023 dan mula menjalankan perniagaan pada 17 Mei 2023. Selain itu, kami juga mempromosikan perniagaan di beberapa platform, contohnya Instagram, Facebook dan juga laman web rasmi perniagaan. Perniagaan kami juga menyediakan nombor telefon dan email bagi para pelanggan untuk berhubung dengan pihak kami bagi sebarang masalah. Latar belakang rakan kongsi. Adaptif mula ditubuhkan di sebuah rumah kecil di Subang Jaya. Pengasas dan CEO Adaptif Food Sendirian Berhad ialah Muhammad Hanif Hazami yang membawa slogan #Seriously Adaptif. Nama Adaptif dicipta daripada gabungan egg yolk daripada telur itik dan juga adaptif iaitu ketagihan. Adaptif Food membawa misi yang besar dalam menjayakan perniagaan mereka iaitu untuk menghasilkan produk makanan ringan yang berperisa serta halal yang inovatif, berkualiti tinggi dan juga mudah didapati. Adaptif Food juga sudah memasuki pasaran luar iaitu Singapura dan Brunei pada tahun 2020 serta memasuki pasaran runcit Aeon dan Aeon Big. Mereka juga memasuki pasaran 7-Eleven serta mereka membawa misi syarikat inovasi makanan ringan bersalut halal di Malaysia serta terkemuka. Assalamualaikum. Nama saya Megah Muhammad Habib bin Mat Taib, Megah IC nombor 292267. Saya akan menerangkan bahagian objektif perniagaan. Dalam perniagaan syarikat kami telah meletakkan anggaran harga bagi sepalang cornflake ialah harga bernilai RM15 seunit. Sasaran jualan kami bagi 3 bulan yang pertama ialah pada bulan April iaitu sebanyak 18 sepalang dan jumlah RM270, pada bulan Mei 20 palang dengan jumlah RM300 dan seterusnya pada bulan Jun dengan 10 palang iaitu bernilai RM150. Sasaran keuntungan yang telah ditetapkan oleh syarikat kami ialah sebanyak RM75. Seterusnya, sasaran perniagaan. Perniagaan syarikat kami menyasarkan beberapa kawasan tumpuan di sekitar universiti. Kawasan telah dikenal pasti ini dianggarkan dapat membolehkan perniagaan dalam mencapai sasaran jualan produk dan mencapai sasaran keuntungan yang telah ditetapkan oleh kami. Antara kawasan yang telah dikenal pasti ialah Kafe Universiti, Dewan Penginapan Pelajar dan sekitar Dewan Kuliah. Syarikat kami menyangkakan penjualan produk ini akan meningkat pada bulan kedua apabila produk ini telah berjaya menjadi perhatian ataupun menjadi buah mulut bagi setiap yang telah mencuba atau yang telah membelinya.
Seterusnya ialah rancangan pentadbiran perniagaan. Perniagaan kami ini terdiri seramai 10 orang rakan kongsi dan setiap orang memiliki sebanyak 10% dalam melaksanakan perniagaan ini. Di samping itu, perniagaan kami juga mempunyai perancangan pengurusan dan organisasi iaitu visi dan misi. Visi dan misi ini dilihat sangat penting bagi memastikan perniagaan kami sentiasa berada di atas landasan yang betul. Oleh itu, visi kami yang pertama ialah untuk menguasai pasaran dalam pelbagai aspek seperti pemasaran, pengurusan dan perkhidmatan pelanggan yang baik. Visi kami yang kedua pula ialah untuk mencapai matlamat jualan dan menerima maklum balas yang positif daripada pembeli. Seterusnya, misi kami pula ialah untuk menjual produk sate egg yang berkualiti dan mencapai kepuasan pelanggan dalam setiap pembelian mereka. Seterusnya, misi kami pula ialah untuk menawarkan harga yang berpatutan untuk produk kami kerana kami percaya bahawa barangan dan kos yang rendah akan menjadikan produk kami sentiasa mendapat permintaan yang tinggi. Berikut merupakan carta organisasi bagi perniagaan Delicious Place & Co. Carta ini jelas menunjukkan bahawa kedudukan pekerja akan semakin meningkat apabila kuasa dan tanggungjawab mereka juga semakin meningkat. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa carta organisasi ini dilihat sangat penting untuk dijadikan panduan kepada golongan pekerja untuk mengetahui dan memahami tentang hak dan tanggungjawab mereka yang sepatutnya. Selain itu, carta organisasi ini juga penting dalam membantu dan membahagikan tugas dan tanggungjawab dalam organisasi perniagaan. Ini bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang pertindihan tanggungjawab dalam organisasi perniagaan ini. Assalamualaikum, saya Nur Hidayat bin Khairul Anwar, nombor matrik 291407. Saya akan membentangkan tajuk iaitu rancangan operasi. Bahagian operasi juga amat penting dalam sesebuah organisasi. Rancangan operasi mempunyai 6 komponen iaitu proses operasi, waktu operasi, kos pembelanjaan, senarai pembekal barang niaga, anggaran belian bulanan dan strategi bahagian operasi. Termasuk kepada proses operasi. Setiap maklumat yang terdapat dalam proses operasi ini sangat penting untuk menjayakan sesebuah proses tersebut. Proses yang pertama iaitu menempah produk daripada pembekal. Yang kedua adalah pembungkusan adaptif sate egg cornflakes. Yang ketiga adalah penghantaran adaptif sate egg cornflakes. Yang keempat adalah pengiriman adaptif sate egg cornflakes. Dan yang terakhir adalah terima tempahan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kriteria memilih pembekal barang niaga. Perkara ini tidak boleh ambil mudah kerana jika kita terputus bekalan dari pembekal, berkemungkinan pelanggan kita akan lari dari membeli dengan kita. Jadi, pemilihan pembekal juga turut penting dalam sistem perniagaan. Ciri-ciri pembekal yang terbaik mempunyai 4, iaitu kos yang diambil daripada pembekal rendah. Yang kedua, syarikat tersebut mempunyai kemudahan untuk membuat pembayaran atas talian. Yang ketiga, mempunyai kualiti produk yang terbaik. Dan terakhir ialah servis yang diberikan terbaik terhadap pelanggan. Terusnya, saya akan terangkan tentang waktu operasi. Waktu kami beroperasi adalah kami buka setiap hari dari jam 10 pagi sehingga jam 10 malam iaitu 12 jam waktu bekerja. Selain itu, dari segi kos pembelanjaan iaitu sebanyak RM15 setiap satu balai yang terjual dan kos servis COD ialah sebanyak RM5. Anggaran belian bulanan kami pula pada bulan 4 agak baik sehingga biaya menjual 18 balang. Pada bulan seterusnya iaitu pada bulan 5, kami sekali lagi berjaya pecahkan rekod jualan kami pada bulan lepas iaitu sebanyak 20 balang. Dan akhir bulan 6, kami menjual 10 balang dan jumlah keseluruhan yang berjaya dijual adalah 48 balang. Seterusnya, strategi bahagian operasi pula perlulah tepat dan efektif dalam perniagaan. Sebagai contoh, memberi perkhidmatan yang baik dalam menangani segala masalah. Yang kedua, menjual produk mengikut kemampuan supaya kualiti terjaga. Dan yang ketiga, sentiasa mesra pelanggan yang ingin membeli dengan kita. Ini adalah rancangan pemasaran. Setangi dengan rancangan pemasaran ini, Delicious Flakes & Co telah merancang strategi pemasaran bagi menarik minat pelanggan agar mereka berminat dengan produk keluaran kami.
Tambahan pula produk yang dikeluarkan ini sesuai untuk pelbagai majlis ataupun kedai-kedai yang terletak di kawasan yang sedang membangun. Pesaing yang banyak di kawasan sekeliling tidak dilihat sebagai sebuah masalah tetapi ianya mendorong perniagaan untuk bersaing secara sihat dalam pemasaran produk. Menerusi analisis SWOT, elemen pertama yang digunakan adalah strength, iaitu kekuatan. Kekuatan produk kami iaitu salted egg cornflakes adalah ianya memiliki harga yang variatif. Tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah. Penentu harga bagi produk yang mengambil kira kuasa beli pelanggan yang majoritinya terdiri daripada pelajar-pelajar universiti. Maka daripada itu, harga bagi seunit salted egg cornflakes adalah diletakkan berjumlah RM15. Selain itu, kami turut menawarkan variasi produk kepada pelanggan dengan menyediakan 2 jenis perisa iaitu asli dan juga pedas bagi memenuhi keinginan dan selera orang ramai. Seterusnya adalah weakness, kelemahan. Kelemahan produk kami antaranya ialah kesukaran dalam mendapatkan pelanggan tetap kerana produk yang kami jual merupakan makanan berupa snack di mana terdapat persaingan yang besar dalam perniagaan yang menjual snack lain. Ketiga adalah opportunity iaitu kesempatan. Perniagaan ini melihat kesempatan yang wujud bagi perniagaan dalam meningkatkan jualan produk adalah ketika menjelang musim perayaan. Hal ini dikatakan demikian kerana permintaan produk mencapai tahap maksimum pada musim perayaan kerana pelanggan-pelanggan akan membeli produk kami untuk dibawa pulang ke kampung dan dijadikan hidangan sampingan. Akhir sekali adalah elemen threat iaitu ancaman. Ancaman yang dikenal pasti adalah terdapat juga perniagaan-perniagaan lain yang menjual produk berupa snack seperti produk kami. Tambahan pula mereka meletakkan harga yang jauh lebih murah. Jadi pelanggan akan lebih berminat untuk membeli produk yang dijual oleh pesaing. Strategi pemasaran yang digunakan dalam perniagaan ini yang pertama adalah strategi produk. Strategi produk kami adalah memasarkan produk yang halal kerana majoriti pelanggan kami terdiri daripada Muslim. Selain itu, kami juga menggunakan strategi harga yang efisien di mana penetapan harga bagi seunit produk dibuat setelah mengambil kira jumlah kos produk yang perlu ditanggung, jumlah hasil keuntungan yang bakal diperoleh serta kuasa beli sasaran pelanggan. Penetapan harga RM15 bagi seunit salted egg cornflakes, kami percaya bahawa harga yang ditawarkan adalah berpatutan dan mampu beli. Bagi strategi pengedaran pula adalah dengan menggunakan kaedah penghantaran cash on delivery bagi kawasan-kawasan yang berdekatan dengan universiti. Manakala secara bersemuka bagi pelanggan-pelanggan yang terdiri daripada pelajar universiti, pensyarah, kaki tangan dan juga staf universiti. Akhir sekali adalah strategi promosi. Antara bentuk promosi yang kami lakukan adalah memberikan harga diskaun sebanyak 10% kepada pelanggan yang membuat pembelian 5 unit dan ke atas. Selain itu, menawarkan pilihan kepada pelanggan yang membeli lebih daripada satu produk untuk memilih jenis salted egg cornflakes yang diinginkan sama ada ingin membeli perisa yang sama ataupun mencampurkan kedua-dua perisa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi 9.0 iaitu rancangan periklanan. 9.1 Facebook. Bagi mengiklankan produk perniagaan kami iaitu salted egg cornflakes, media sosial yang telah digunakan ialah Facebook sebagai salah satu perniagaan kami. Halaman Facebook kami telah diberikan nama sebagai Delicious Flakes dan CO bagi tujuan pemasaran dan mengiklankan untuk melariskan produk. 9.1.1 postingan di Facebook. Dalam postingan Facebook ini, kami akan menggunakan beberapa cara iaitu pengenalan dan penerangan menerusi maklumat-maklumat mengenai salted egg cornflakes dan harga yang ditawarkan. Melalui postingan ini, pelanggan akan mendapat pendahan mengenai produk tersebut. Dalam postingan ini juga, kami akan memaparkan jenis produk yang dijual beserta harga serta bahan kandungan yang digunakan dalam menghasilkan produk ini. Hal ini demikian kerana kami juga ingin memberikan penerangan pelanggan agar mereka lebih cerna mengenai produk yang kami pasarkan. Dalam halaman postingan Facebook ini juga, kami mempromosikan produk tersebut dalam bentuk kata-kata yang menarik dan mudah.
Kami juga meletakkan link pautan pembelian untuk memudahkan pelanggan membuat pembelian dan boleh terus menghubungi kami. Selain itu, dalam postingan ini kami juga menerangkan perisa yang disediakan seperti perisa asli dan pedas. Dengan cara itu, pelanggan mampu memilih produk yang diinginkan mengikut cita rasa masing-masing. Perancang kewangan merupakan satu perkara yang amat penting bagi syarikat atau mana-mana individu yang ingin memulakan apa-apa jualan. Tujuan atau matlamat utama wujudnya rancangan kewangan ini adalah bagi menentukan tahap perbelanjaan syarikat selaras dengan penentuan aktiviti operasi dalam syarikat. Pertama sekali ialah sumber modal. Sumber modal merupakan salah satu bahagian yang terpenting dalam perancang kewangan. Terdapat seramai 10 orang ahli dengan bayaran masing-masing RM50, menjadikan jumlah sumber modal sebanyak RM500. Bajet permulaan perniagaan kami iaitu deliziousflakes.co pada 1 April 2023 adalah sebanyak RM500. Deliziousflakes.co merupakan sebuah perniagaan dalam talian dan bersemuka yang tidak mengeluarkan perbelanjaan sampingan atau apa-apa tambahan. Inventory atau stok jualan kami adalah RM500 yang menjadikan jumlah keseluruhan kami sama iaitu RM500. Anggaran perbelanjaan permulaan bagi bulan April, Mei dan Jun masing-masing adalah RM270, RM150 dan RM80. Anggaran hasil jualan bagi bulan April, Mei dan Jun pada bulan April, untung bersih kami adalah RM135, bulan Mei RM75, bulan Jun RM40 dan menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak RM250 untung bersih. Pada penyata aliran tunai bagi 3 bulan terakhir iaitu April, Mei dan Jun, rata-rata menunjukkan baki akhir iaitu April RM405, Mei RM630 dan Jun RM750. Seterusnya, penyata kedudukan kewangan, aset semasa untuk April adalah RM635, Mei RM710 dan Jun RM750. Manakala jumlah ekuiti pemilik pada April adalah RM635, Mei RM710 dan Jun RM750. Kesimpulannya, segala aspek-aspek penting yang diperlukan dalam perniagaan telah dinyatakan secara jelas merangkumi setiap rancangan yang diperlukan dalam perniagaan. Rancangan perniagaan adalah penting bagi memastikan aliran perniagaan berjalan dengan lancar dan sistematik. Produk yang telah dikeluarkan oleh Delicious Flakes & Co ini juga menunjukkan kemampuan untuk berdaya saing setanding dengan produk-produk makanan tempatan di luar. Oleh itu, pelan perniagaan telah menyentuh dan merangkumi semua perkara yang berkaitan dari awal hingga akhir mengenai produk yang dikeluarkan. Pengenalan perniagaan dalam talian. Penggunaan perniagaan dalam talian melalui berbagai jenis media untuk perniagaan menjadi penting bukan sahaja untuk tujuan mengekalkan tempatnya sendiri dalam pasaran, tetapi juga untuk meluaskan bahagian pasaran sehubungan dengan perkembangan pesat teknologi maklumat. Aplikasi Facebook, Instagram dan laman web menyediakan peluang yang baik untuk membangunkan perniagaan dalam talian anda sendiri kerana ia mempunyai ciri global. Perniagaan dalam talian adalah sejenis ekonomi baru yang membolehkan untuk meningkatkan jualan dan mengurangkan kos. Perniagaan kami iaitu Delicious Flakes, perniagaan secara online dengan sistem penghantaran dropshipping. Kami juga menyediakan pelbagai maklumat kepada pelanggan dan menyiarkan di media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Seterusnya, syarikat kami juga menyediakan laman web perniagaan sebagai media pameran untuk pelanggan kami melihat produk yang ditawarkan dan kami juga menggunakan semua jenis teknik promosi seperti soft sell, hard sales and teaser untuk promosi produk kami. Dan kami telah pun didaftarkan di bawah Go E-commerce untuk kami menjejaki perjalanan perniagaan yang dijalani. Seterusnya, berikut merupakan antara laman sosial yang telah digunapakai oleh perniagaan kami, iaitu aplikasi Instagram, Facebook dan website. Laman sosial ini bukan hanya bertujuan untuk memasarkan produk kami semata-mata, tetapi laman sosial ini juga sangat penting dalam mewujudkan rangkaian sosial yang baik antara penjual dan pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Jamil, nombor matrik 292347.
saya akan menerangkan tentang 3.0 iaitu promosi iklan jualan di Facebook. Pertama sekali, kami membuat teaser promosi iklan jualan Facebook. Tujuan teaser ini dilakukan untuk memberi sedikit informasi atau petunjuk yang menarik tentang suatu produk atau penawaran bagi menarik minat pengguna dan mendorong mereka untuk mencari lebih tahu atau terlibat dengan promosi kami iaitu The Delicious Flakes dan CO. Kedua pula, kami menggunakan Facebook Soft Sell. FB Soft Sell ini merupakan pendekatan yang iaitu secara tidak langsung atau tidak agresif yang mana digunakan oleh bisnes atau individu bagi menjual produk. Yang ketiga pula, kami menggunakan Facebook Hard Sell. Bagi Facebook Hard Sell ini merupakan pendekatan yang berbeza berbanding Soft Sell iaitu lebih agresif dan tegas. Ia lebih berfokus kepada menjual produk secara kurang halus dan menekankan kepada paksaan. Cara ini juga boleh dapat menimbulkan pelbagai reaksi negatif terhadap pengguna. Bagi yang keempat pula, kami membuat tempat pemasaran FB. Kami telah mencipta halaman yang khusus bagi mempromosi perusahaan kami iaitu Delicious Flakes dan CO. Halaman ini memungkinkan kami untuk berinteraksi dengan pengguna dan membahagikan kandungan, mengiklankan produk atau layanan dan mengumpul pengikut. Berikut menunjukkan akaun laman sosial kami iaitu Instagram. Kami telah menggunakan Instagram sebagai alternatif kami untuk mempromosi jualan kepada pelanggan. Di dalam laman sosial Instagram ini telah kami sertakan beberapa video-video atau teaser yang menarik serta gambar-gambar kreatif bagi menarik minat pelanggan. Seterusnya adalah wawasan perniagaan. Perniagaan kami sentiasa aktif dalam mempamerkan informasi yang berkaitan produk yang ditawarkan di media sosial perniagaan seperti Facebook dan juga Instagram. Hal ini bertujuan bagi memudahkan pelanggan untuk mendapatkan maklumat tentang produk yang kami jual. Terdapat pelbagai gambar produk disiarkan daripada semasa ke semasa bagi menarik perhatian para pelanggan. Kebanyakan penonton yang menonton kami di media sosial ini terdiri daripada pelanggan serta pelbagai golongan masyarakat yang berbeza. Mereka juga merupakan pelanggan yang membeli produk kami. Seterusnya adalah laman sesawang deliciousflakes.co. Laman sesawang ini mempunyai 4 bahagian. Yang pertama adalah homepage. Kedua adalah laman perniagaan iaitu shop page. Dalam bahagian laman perniagaan ini, deliciousflakes.co menyediakan jenis idaktif salted egg berserta harga yang ditawarkan kepada pelanggan. Oleh itu, dengan melayari laman sesawang yang disediakan, pelanggan akan dapat membuat tempahan produk mengikut jenis yang diminati dan mengikut cita rasa pelanggan. Selain itu juga mempunyai halaman kenalan iaitu contact page dan halaman produk. Jualan dan harga. Berikut merupakan jualan dan harga pada bulan April, Mei dan Jun. Pada bulan April, jualan syarikat kami telah mencapai 18 palang jualan bagi konflik berperisa spicy pedas iaitu sebanyak 10 palang, manakala bagi konflik berperisa original ialah sebanyak 8 palang. Jualan pada bulan Mei ialah sebanyak 15 palang iaitu bagi perisa spicy sebanyak 10 palang dan bagi perisa original asli itu sebanyak 5 balang. Bulan terakhir iaitu pada bulan Jun, syarikat kami telah berjaya menjual 8 balang konflik iaitu 5 balang berperisa asli dan bagi 3 balang untuk perisa pedas spicy. Akhir sekali, saya akan menceritakan tentang kelebihan menjalankan perniagaan atas talian. Antara kelebihan yang saya perolehi adalah kita dapat menjimatkan masa pengguna. Sebagai contoh, dengan teknologi yang canggih pada masa kini, pengguna dapat membayar menggunakan perbankan internet yang hanya perlukan pengesahan sahaja. Yang kedua pula adalah memudahkan perbandingan harga. Sebagai contoh, kuasa membeli pengguna akan menjadi luas
kerana pengguna dapat membandingkan harga barang dengan barang yang lain dengan lebih mudah. Dan terakhir, memasarkan produk ke pasaran global. Dengan capaian internet yang tiada had, perkara ini dapat menjadikan proses globalisasi untuk menjual barangan dalam pasaran global melalui aplikasi Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. 9.0 Cabaran menjalankan perniagaan Premium Conflict Enterprise di dalam talian. Masalah penghantaran barang merupakan salah satu cabaran untuk menjalankan perniagaan dalam talian. Apabila pelanggan itu berada di kawasan yang terpencil dan sukar diakses, ia akan menyebabkan proses penghantaran itu lama dan sukar. Tambahan itu juga boleh menyebabkan masalah semasa mengangkut barang. Cabaran yang seterusnya adalah semasa proses penghantaran adalah keadaan stok barang yang sampai kepada pelanggan. Para peniaga perlu menyediakan prosedur operasi standard SOP untuk mengelakkan kerosakan produk. Perkara ini mesti dimaklumkan kepada pembeli sebelum pembeli membuat transaksi pembayaran. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk membantu pelanggan dapat segera melaporkan sebarang kerosakan jika berlaku. Seterusnya, memperkenalkan jenama merupakan satu cabaran yang paling besar kepada peniaga dalam talian, khususnya kepada peniaga-peniaga baru dan kecil. Hal ini dikatakan demikian kerana peniaga perlu mempunyai semangat yang kental dan kreativiti yang tinggi dalam mempromosikan perniagaan. Peniaga dalam talian perlu mempunyai kemahiran seperti menghasilkan konten yang sesuai dengan produk. Di samping itu juga, peniaga perlu kreatif dan sentiasa peka dengan trend semasa. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk meraih kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Ini kerana ramai pembeli dalam talian tidak yakin dengan produk yang dijual secara dalam talian, yang disebabkan terdapat banyak masalah penipuan yang semakin berleluasa. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai appendix iaitu e-commerce. Setiap ahli telah membuat akaun di laman e-commerce untuk mengemas kini jumlah jualan yang telah dilakukan. Jumlah jualan yang dilakukan adalah terbahagi kepada dua, iaitu berjumlah RM60 dan juga berjumlah RM75. Daripada 10 orang ahli, terdapat 2 orang ahli yang hanya menjual 4 balang salted egg cornflake. Maka mereka mempunyai jumlah jualan sebanyak RM60, manakala yang selebihnya adalah berjumlah RM75. Okey, saya akan terangkan tentang penyata bank. Dalam slide tersebut adalah bukti-bukti pembelian daripada pelanggan kami. Kebanyakan pelanggan kami daripada golongan pelajar UUM dan ada sebahagian daripada staf UUM dan sebagainya. Kesemua ahli kumpulan kami telah menjalankan perjumpaan dalam talian bagi membincangkan kemajuan-kemajuan atau info terkini mengenai penjualan kami iaitu Delicious Flakes dari semasa ke semasa.